salam sejahtera. Bersama saya Syasha Nubaki, Seperti Ahmad Saleh ingin melaporkan tentang satu kejadian kesesakan lalu lintas yang berlaku di kawasan Ipoh Perak. This location that's been examined is at the kawasan pedestrian Tasik Ipoh Perak. It is the junction that connects the entrance to the middle of the town. Reason that we choose that junction is because of the junction is always busy and always happen traffic jams. This makes vehicle from each direction not moving because of too many other vehicles. Audio Jungle. Audio Jungle. Seterusnya adalah berdasarkan teori di persimpangan, iaitu Theory of Intersection. Persimpangan ialah kawasan di mana dua atau lebih jalan bercantum atau bersilang antara satu sama lain. Fungsi untuk intersection adalah untuk mengawal selia operasi lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Selain itu adalah untuk mengekalkan kelajuan reka bentuk dan memaksimumkan kapasiti persimpangan. Okey. Di intersection ni terdapat beberapa faktor yang perlu kita titik beratkan, antaranya human factors, traffic consideration, physical element and economic factors. Bagi human factors, iaitu amat penting untuk menampung ciri pengguna jalan raya yang munasabah. Contohnya, reka bentuk hendaklah mengikut susun atau geometri yang betul supaya pergerakan menjadi teratur. Contohnya, di persimpangan ini kita boleh meletakkan roundabout. Roundabout merupakan salah satu bentuk geometri yang dapat membantu dalam susun atau penggunaan jalan raya. Selain itu, traffic consideration. Traffic consideration adalah amat penting untuk meminimumkan titik konflik dengan memisahkan beberapa konflik persimpangan, pergabungan dan pencapaian. Selain itu, kawasan persimpangan juga berfungsi untuk menyediakan ruang yang mencukupi di kawasan persimpangan. Dan seterusnya adalah faktor berkaitan dengan physical element and economic factors. Seterusnya iaitu berkaitan dengan problem analysis at the junction. Okey, dekat kawasan persimpangan tersebut mestilah timbulnya pelbagai masalah yang tidak diingini seperti yang berlakunya kemalangan jalan raya yang berbahaya. Hal ini dikatakan kerana seperti yang kita lihatkan tadi di video yang telah ditayangkan tadi, iaitu kawasan ini tidak mempunyai sebarang traffic control equipment. Traffic control equipment ini bertindak sangat penting kepada para pengguna jalan raya kerana ia berfungsi untuk memberi maklumat dan information kepada pengguna jalan raya bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya yang berbahaya. Selain itu, traffic control equipment juga terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya road furniture. Road furniture ini saling bertindak balas dengan traffic control equipment. Contohnya, apabila kita letakkan traffic light malap, maka kita boleh meletakkan signboard traffic light supaya pihak pengguna jalan raya ini dapat mengetahui di mana terdapatnya traffic light dan lebih bersedia dengan awal untuk bertindak balas dengan information yang diberikan. Seterusnya, yang kedua iaitu driver failure to estimate safe time. Para pemandu ini gagal untuk menganggar masa yang selamat kepada diri mereka semasa memandu. Hal ini kerana tiada traffic light yang mampu bertindak balas dengan pemandu untuk menganggarkan masa. Contohnya, traffic light ini berfungsi dengan 3 warna, iaitu warna merah, kuning dan hijau. Seperti yang kita ketahui, warna merah adalah untuk berhenti, warna kuning iaitu untuk bersedia, manakala warna hijau adalah bergerak. Oleh itu, jika traffic light itu berfungsi sebagai warna kuning, ia telah memberi information kepada pemandu untuk supaya bersedia dengan lebih awal. Oleh itu, ia akan dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan jalan raya yang berbahaya. Contohnya, pelanggaran antara sebuah kenderaan yang keluar daripada simpang dengan sebuah kenderaan yang menghala dari arah yang lain. Seterusnya iaitu traffic congestion. Traffic congestion ini sering berlaku pada hujung minggu dan di awal pagi dan pada waktu petang, iaitu jam pemulangan waktu bekerja. Hal ini dikatakan kerana
Jalan ini sering dijadikan sebagai laluan utama kepada para pengguna untuk sampai ke destinasinya mereka inginkan. Hal ini akan menyebabkan lagi lebih tinggi titik konflik yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya yang berbahaya. Hi, Assalamualaikum. My name is Norazana binti Kamil and my matric number is 01DKA20F1066. For this junction, it's called four-legged junction or known as crossroad. The total conflict of this type of junction is 32 conflict points. Among all these 32 conflict points, there is 8 pedestrian conflict points that is not potential conflict point. Another 24 conflict point, there is a potential conflict point. There is 3 types of movement at this junction. That is, first, merging. Merging is when 2 or more cars from different lanes join into one lane. And lastly, crossing or weaving is when 2 or more vehicles from different lanes change lane with each other. Hi, Assalamualaikum. My name is Putra Natasha binti Jikin and my matrix number is 01DK20F1014. So, based on the video of the road that we have seen, we decided to construct a traffic control device which include the first one is traffic light. This traffic light is to ensure the road are orderly and not congested. Next, we construct road dividers. These road dividers is to separate the two directions of traffic on the same road. If there is an accident happen on the side of the road, these road dividers make sure that nothing crosses the road into oncoming traffic. Next is roundabout sign, which is a warning traffic sign. This is a type of sign which indicates a potential hazard, obstacle or condition requiring special attention. And lastly is no right turn sign, which is a category of prohibitory sign. This sign is to warn users about actions that they are not allowed to do in the designated road. Assalamualaikum. My name is Siti Nadratul Ain binti Muhammad Bakri. My matric number is 01DKA20F1054 and I'm from class DKA3C. So there is a few recommendations for the junction in order to reduce the conflict points. For the first recommendation, the junction should provide the no right turn sign, which is the signage is a prohibitory traffic sign that is used to prohibit certain types of traffic. The no right turn sign means do not make a right turn at the junction. Traffic users can either go straight through the junction or turn left. Next, the second recommendation is important for the junction to provide the traffic signals such as traffic lights and signboards. Traffic signals are designed in order to ensure an orderly flow of traffic. For the traffic light, it is functional as a signaling device positioned at a road intersection in order to indicate when it is safe to drive using the universal color code which is green, red and yellow. Traffic light also can reduce the number of accidents and can help to make the flow of traffic move smoothly and can possibly could save people time. Next, for the signboards, it usually placed in areas that are clearly visible to guide, warn, prohibit or give information for the traffic users. The function of the signboards is similar to traffic light, which is it helps to make the traffic flow smoothly when traffic users give attention to it. Next recommendation is provide the road furniture such as divider. Divider is used for dividing the road for ongoing and incoming traffic. It will separate two directions of traffic on the same roads. If there is an accident happen on one side of the road, the divider will make sure that nothing crosses the road on incoming traffic. The last recommendation is the junction is recommended to change a four-leg crossroads into the roundabout junction. The purpose of a roundabout is to make the traffic flow quickly. Road users can simply move in a circle to the right after yielding the traffic coming from the left.
and there is no need to cut across traffic. That's all from me. Thank you. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bushra Fatim binti Muhammad Yusri, by registration number 01 DK20F1067. Okay, today I will talk about design at roundabout. Roundabout is a type of circular intersection or junction in which route traffic flow almost continuous in one direction around a center of island. Roundabouts are suitable for 3 to 5 or more junctions, have almost similar flow with no intersection flow. The purpose of roundabout is maneuver how they were designed. It is allow traffic to flow smoothly and quickly. Ini adalah jalan selepas kami desain mempunyai roundabout dan roundabout sign. Fungsi roundabout sign ini adalah memberitahu pemandu dari jarak jauh bahawa di hadapan mempunyai roundabout. Sekiranya pemandu berada di sini dan hendak menuju di hadapan, dia perlu membelok ke kanan sampai ke sini and then menuju ke arah yang dia mahu tuju. Next is no right turn sign. Do not make a right turn at the intersection marked by no right turn sign. You can either travel straight through intersection or turn left. Other regulated sign. No right turn sign design with a circle prohibited symbol to communicate that turning right at intersection or junction is not permitted. They are often used at intersection or junction where it may not be safe to do a right turn. Okay, ini adalah jalan selepas kami design. Melihat di sini adalah mempunyai no right turn sign. Simbol ini adalah tidak dibenarkan pemandu untuk belok ke kanan. Sekiranya pemandu nak belok ke kanan, dia perlu mencari jalan lain. Cadangan yang pertama untuk kemiri desain jalan tersebut adalah dengan meletakkan traffic light di setiap 4 bahagian ini. Dengan adanya traffic light ini, jalan raya akan lebih teratur dan tidak sesak. Selain itu, dapat juga mengurangkan terjadinya kemalangan. Seterusnya, kami akan meletakkan signboard traffic light di 2 bahagian ini agar pengguna jalan raya lebih alert bahawa di hadapan terdapat traffic light yang perlu dipatuhi dan pengguna jalan raya akan mengurangkan kelajuan kenderaan. Seterusnya, kami juga akan membina route dividers di setiap 4 bahagian ini. Dengan adanya road dividers ini, ianya dapat memisahkan antara 2 jalan dan dapat memastikan kenderaan menghadkan pergerakan mereka hanya pada laluan yang betul. For the conclusion, conflict points are locations in or on the approaches to an intersection where vehicle paths merges, diverge, and or cross. Some vehicle movements are more hazardous than others. From the recommendation, after improving the junction with some solution and action taken, we can reduce the number of conflict points in the area. Also, we can provide better movement of vehicles and secure the safety pedestrian. And lastly, it allows drivers to be more confident as they are aware of their right to move.